Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya pada tengah malam ini. Dan ini sebuah kisah kiriman email yang saya terima berlaku di salah sebuah chalet di kawasan Pasiris. Saya tak nak sebut nama chaletnya, tapi inilah cerita daripada pendengar kita. Hani berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya Hani, selamat tengah malam Kisi dan juga pendengar Radio Ria 897. Ini peristiwa ketika saya menghadiri satu chalet anjuran saudara saya di salah sebuah di kawasan Pasiris. Apa yang berlaku pada hari ini maksudkan hari yang kedua chalet itu berlangsung. Chalet telah ditempa selama 4 hari. Hari yang kedua, dan itu merupakan cuti sekolah. Saya dah rasa nak jatuh sakit. Badan saya berbahang, tekak saya mula rasa tak sedap. Jadi saya banyak berehat daripada banyak duduk berbual dengan saudara mara yang datang. Akhirnya bila terlampau penat, 11 lebih malam, ramai masih berada di ruang tamu sedang berbual, ada berada di luar. Chalet tersebut sedang barbecue, ada juga yang sedang mandi di kolam renang. Pendengar Ria 897. Kata Hani, saya pun naik ke atas untuk beristirahat di salah sebuah bilik chalet yang disewa. Jadi masuk dalam bilik ini, saya buka pintu. Biasalah, bilik chalet tersebut ada tingkap, ada katil. Saya baring di atas katil dan lelapkan mata. Oleh kerana terlampau terang lampu dalam bilik itu, saya pun bangun matikan lampu Kisi. Bila saya nak baring, alangkah terperanjatnya pendengar Ria 897. Jadi, Hani kata dia naik atas, buka pintu, baring atas katil. Bila nak lelapkan mata, lampu terlampau terang. Dia bangun dari katil, matikan lampu, dia pusing. Kisi, di tingkap chalet tersebut, tingkat 2, saya boleh nampak kain putih. Bila ternampak kain putih berkibaran depan tingkap, saya terpekik sekuat-kuatnya. Bayangkan, suami, abang ipar, beberapa lagi mereka yang ada di chalet itu naik ke atas. Ramai yang mula nak tahu. Suami tanya kenapa. Saya dah tak boleh bercakap. Nafas saya tercungap-cungap Kisi. Kemudian, Pak Long yang ada di sana mengatakan, keluar. Jangan duduk bilik ni. Keluar sekarang. Keluar. Jadi semua keluar, bawa saya di bawah. Suami saya lah yang bawa saya dengan saudara mara yang lain duduk di sofa. Ada yang beri air. Sementara itu, saya rasa Pak Long masih berada di atas. Kisi, beberapa minit kemudian, baru Pak Long turun. Pak Long pun ambil air, baca, berikan pada saya untuk minum. Saya minum dapat tenangkan perasaan saya yang sedang takut. Pendengar Ria 897. Kemudian Pak Long kata pada yang lain yang berkumpul depan saya, sebab Pak Long tahu mungkin apa saya nampak. Dah. Semua pergi buat hal masing-masing. Pergi. Dah jangan kipu kat sini. Pergi. Barulah anak-anak saudara keluar, barbecue, ada yang pergi mandi, ada yang buat kerja yang mereka lakukan tadi. Kecuali suami, Pak Long, abang ipar dan juga adalah yang lain yang duduk bersama dengan saya. Ada makcik saya tanya, Hani, apa kau nampak ni? Kau cakap apa kau nampak? Pak Long marah. Awak jangan tanya macam ni boleh tak? Tak sesuai nak tanya tempat ni. Bilik tu, kalau boleh jangan masuk seorang-seorang ya. Sesiapa nak tidur malam ni, 3-4 orang tolong kat dalam. Semua takut Kisi. Malam tu oleh kerana kejadian tersebut, yang nak overnight tak jadi. Semua batalkan niat. Ada yang pulang naik kenderaan, ada yang minta dihantar pulang. Sampaikan dalam chalet tersebut, sebelum ni lebih kurang 15, mungkin 20 orang nak bermalam. Tapi sekarang ini hanya tinggal 6 orang saja, termasuk Pak Long yang bermalam di chalet tersebut. Bayangkan Kisi. Jadi, dalam chalet itu ada 3 bilik. Bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga.
kita ada 6 orang. Pak Long, isterinya dengan anak lelakinya. Saya, suami dan juga abang ipar saya. Jadi, Pak Long dengan isteri satu bilik, anak lelaki Pak Long dengan abang ipar saya satu bilik, saya dengan suami satu bilik. Jadi Pak Long mengatakan kalau boleh jangan tidur berdua. Jadi Pak Long dengan isteri satu bilik, saya, suami, abang ipar dengan juga anak Pak Long satu bilik. Saya dengan suami tidur di atas katil, kedua-dua yang lain tidur di lantai. Malam tu saya tak boleh tidur gelisah. Entah macam mana tekaknya rasa haus. Saya kejutkan suami, "Bang, temankan saya bang, turun bawah nak minum air lah bang." Suami bangun, keluar dari bilik, buka pintu Kisi. Saya orang pertama keluar. Keluar saja dari bilik. Bilik yang ketiga, bilik kosong. Bilik di mana terjadinya kejadian yang menakutkan awal tadi. Saya perasan ada orang baru masuk dalam bilik tersebut. Ada orang Kisi. Sedangkan Pak Long dengan isterinya tidur di bilik sebelah, bilik nombor 1. Siapa yang masuk bilik sebelah? Bila saya nampak, saya terhenti seketika. Suami tanya, "Awak okey tak?" Okey bang. Kita turun bawah sekarang. Turun bawah ke lantai, masuk dapur, minum air, naik atas balik nak tidur malam. Itulah pengalaman saya, Kisi. Kalau Kisi nak tahu Shirley ini bernama, tak nak sebutkanlah. Mungkin benar, mungkin tidak. Yang penting ingatlah saudara, rancangan misteri jam 12 hanya satu hiburan saja. Jangan mudah percaya. Baik, pendengar Ria 897. Berikut ini ingin saya kongsi sama. Ini datang daripada Kak Ramlah yang ketengahkan pengalaman peristiwa yang dialami oleh beliau. Dan kata Kak Ramlah, Kisi, mohon maaf, pertama kali sekali kakak nak kongsi pengalaman peribadi. Dan bukan untuk nak cakap tentang jiran, tidak sama sekali. Tapi ini juga melibatkan jiran yang mana kakak tak nak sebutlah siapakah jiran kakak. Jadi kata Kak Ramlah, begini kisahnya. Kakak dengan jiran hidup sebagai jiran ni dah bertahun lamanya. Jadi bila ibunya meninggal dunia, kakak antara yang pertama dapat tahu dari hospital tu, dibawa kembali jasadnya untuk dimandikan, untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Dan pendengar misteri jam 12 katanya di sini. Kata Kak Ramlah, setelah ibu meninggal dunia, dah habis proses lah, mandi, kemudian proses untuk menguruskan jenazah, kemudian ditanam dan sebagainya. Bila balik rumah, dalam rumah tu ada seorang pembantu rumah yang menjaga arwah ibu yang dah pun meninggal dunia. Dan sekarang pembantu tu pada waktu malam, kakak ni dengan suami tengah duduk tengok TV dekat ruang tamu. Tiba-tiba kakak dengar suara dari rumah sebelah yang mengganggu kakak dengan suami. Anda bayangkan pendengar dia, dengar suara melirit panjang, membuat kakak dengan suami rasa takut sangat. Rupa-rupanya pembantu rumah ni terkena rasukan. Setelah dikebumikan dia balik, dia diam tak layan. Tiba-tiba bila terdengar sesuatu, iaitu laungan azan. Kakak ingat lagi, waktu itu kedengaran laungan azan. Pembantu rumah jadi tak betul, terus membuat suara panjang melirit. Pendengar misteri jam 12. Tak apa, kakak dengan suami pun ialah sebagai seorang jiran yang kenal dan hidup jiran bertahun lamanya, pergi rumah sebelah. Pintu ditutup. Kakak ketuk. Hana? Buka pintu. Oh, Kak Ramlah, ada apa? Tadi kakak dengar suara pembantunya agaknya sedang menangis dalam keadaan ketakutan. Oh, tak ada apa-apa lah kak, tak ada apa-apa. Jadi kami pun
Kakak dengan suami pun, okeylah, mungkin mereka tak nak beritahu, nak rahsiakan. Kembali ke dalam rumah, tutup pintu, tutup TV, masuk dalam bilik nak tidur. Tengah baring atas katil, Casey. Tengah baring atas katil. Ini lumrah manusia. Bila kita cakap jangan tengok, kita akan tengok. Seperti contoh. Kau jangan tengok sebelah kiri kau. Ada lelaki tu, dia pakai baju kelakar. Kawan cakap jangan tengok, tetapi anda tetap akan toleh dan tengok. Begitulah. Pada malam itu setelah pergi rumah jiran, cuba tanya, nak beri pertolongan, mungkin mereka rasa tak sedap hati. Balik ke rumah, masuk dalam bilik, tengah baring atas katil, suami miringkan badan. Betul-betul mulutnya dekat telinga kakak. Jangan tengok cermin, jangan tengok tingkap. Jadi bila suami cakap macam tu berbisik, kakak pun toleh mendongak ke atas, tengok cermin. Alangkah terperanjatnya bila kakak tengok tingkap cermin kakak. Casey, kakak kenal dengan jiran sebelah. Dah macam saudara, Casey. Nak-nak arwah mak mereka yang telah pun meninggal dunia. Kakak nampak dekat tingkap, wajah arwah mak jiran sebelah siap dengan berkafan, hidung disumbat kapas, muka yang kakak nampak ni pucat lesi. Dan dari situlah kakak terperanjat. Terperanjat kakak dibuatnya sebab ternampak arwah makcik dekat tingkap Casey. Kakak terus toleh badan, pusing, miring, tengok lain. Konon-konon menyanyi untuk tenangkan diri yang sedang takut, Casey, katanya Kak Ramlah. Sekarang baru kakak tahu perasaan pembantu. Apabila mungkin pada waktu itu dia terkena rasukan yang ditinggalkan oleh arwah. Dan bayangkan mendengar ia. Malam-malam hari terdengar bunyi suara pembantu rumah. Kemungkinan seperti ini. Rupa-rupanya itu adalah perkara yang benar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila Kak Ram ataupun Kak Ramlah ternampak, Kak Ramlah rasa takut sangat-sangat. Sampaikan untuk beberapa hari, kata Kak Ramlah, kakak tak berbual dengan orang. Kakak tak tahu macam mana nak senyum dengan. Pendengar Ria 897, saya akan jemput anda 669-11897 berkongsi pengalaman. Dan di sini ada kiriman yang ingin saya sempurnakan. Datangnya daripada kiriman ringkas SMS yang dikirimkan dengan kodnya Kelab KLUB, jarak nama kisah misteri, dihantarkan ke talian 72346 daripada mana ni? Kak Salimah. Kak Salimah kata, apa khabar Casey dan juga semua peminat rancangan Misteri Jam 12? Seronok betul lah Casey. Setiap malam dapat dengar rancangan ini sebagai teman hiburan setiap malam. Dan kakak doakan semoga satu hari nanti MG12 mandi tu sandi. Kemudian ada smiley face. Kata Kak Salimah, ya, tujuan kakak mengirimkan SMS ini pada Casey adalah ingin berkongsi pengalaman yang ringkas. Dan ini berlaku apabila kakak menjaga seorang anak. Ini kakak mengambil upah menjaga anak orang. Tapi ini berlaku 5 tahun yang lalu. Sekarang ni dah tak boleh lagi Casey. Maklumlah dah ada cucu, jadi sibuk menjaga cucu pula. Sebelum ini anak-anak belum berumah tangga. Kakak mengambil upah menjaga anak orang. Dan ada seorang budak ni, tinggalnya tidak jauh daripada rumah kakak. Kakak tinggal di Street 41. Budak ni pula juga di kawasan yang sama, dari di Street 81. Pengalaman kakak ini berlaku di kawasan Tampines rumah kakak. Kakak dapat sebenarnya menjaga budak ini atas rekomendasi daripada salah seorang rakan yang memperkenalkan keluarga muda ini dengan kakak.
Dan budak ini, katanya di sini, ibu dan ayahnya adalah bukan warga Singapura. Mereka berdua adalah warga Indonesia yang bekerja sepenuh masa di Singapura. Mereka ada bayi. Bayi mereka pula tidak ada orang yang nak menjaganya. Maklumlah, orang di rantauan, tidak ada saudara mara di sini. Jadi mereka pun mencari katanya babysitter, tapi mereka nak orang Melayu menjaga, tak nak bangsa lain. Ini kerana katanya di sini bolehlah kalau ada masa lapang ajar mengaji dan sebagainya. Jadi kakak pun menerima tawaran yang diberikan untuk menjaga anak mereka. Jadi Beringaria 897, kata Kak Salimah, hari yang pertama kakak dapat menjaga budak ini, ibu dan ayah datang ke rumah kakak sekitar pukul 6.30 pagi. Mereka memandu sampai saja di rumah kakak, mereka naik ke atas dan mereka berikan anak mereka lah kepada kakak. Anak mereka baru saja berusia 2 tahun. Jadi budak tu pada mulanya menangis nak ditinggalkan ibu dan ayah. Setelah beberapa hari kemudian, dah okey Casey. Yalah 3-4 hari dia dah okey. Dengan kakak dah macam kawan. Dengan anak-anak kakak yang nak ke sekolah pun katanya dah macam kawan. Jadi setelah beberapa hari kemudian semakin selesa, kakak teringat pesan ibu dan ayah budak inilah. Katanya kalau boleh, kalau senang bolehlah ajar anak dia mengaji. Jadi kakak masih ingat waktu tu masuk waktu asar. Setelah kakak solat asar, anak ni sedang tidur. Jadi niat di hati ni ibu dan ayahnya telefon yang mereka hari tu mereka akan datang lambat sedikit 10 malam untuk jemput anaknya pulang sebab mereka nak keluar. Jadi kakak pun kata okeylah. Kakak pun tengok waktu asar dia masih tidur. Kakak pun tak nak kejutkan dia. Tunggu waktu maghrib. Jadi dia masih tidur. Kakak pun kejutkan dia. Kakak kejutkan, dia bangun dari tidur. Kemudian bila dia bangun dari tidur, dia tunjuk belakang kakak, katanya ada benda takut. Dia cakap dalam bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggeris Casey. Jadi kakak terperanjat apabila dia bangun saja dan dia terus dalam keadaan takut menunjukkan belakang kakak ada sesuatu, dan itu pada waktu maghrib. Kakak sedang bersiap sedia nak solat maghrib dengan telekung. Pada waktu yang sama, kakak terdengar bunyi anjing menggonggong di luar rumah kakak. Dia terus turun dari katil, menghala ke arah kakak dan peluk kakak sekuat-kuatnya. Beringaria 897, kata Kak Salimah, bila kakak nak solat dah masuk azan maghrib. Casey, kakak tak tenteram. Budak tu duduk bersila tepi kakak. Kakak sedang angkat tangan rakaat yang pertama. Tiba-tiba Casey, budak ni terus bercakap dalam bahasa Jawa pekat. Casey, anak 2 tahun Casey. Cara dia berbual dah macam orang tua hidup bertahun-tahun namanya. Kakak hilang konsentrasi, terpaksa batalkan solat kakak. Kakak tengok dia diam. Dia tak bercakap apa-apa. Dipendekkan cerita, kata kakak ini, kakak pun beritahu ibu dengan ayah tentang kelakuan anaknya. Barulah ibu dan ayahnya memberitahu. Sebab itulah mereka menyuruh kakak mengajar anak dia mengaji, supaya dia ingat pada Allah dan tidak lagi terkena gangguan. Sebabnya di sini apabila mereka ke Singapura, 6 bulan yang lalu, ibu dan ayah mereka ada pesan dan beri sesuatu dipasangkan pada anaknya. Mereka tak suka tapi terpaksa terima. Sebab itu adalah pemberian dari ibu dan ayah, takut mereka tersinggung. Benda itu dibawa ke Singapura dan mengikut ke mana sahaja anak dia pergi. Jadi kakak tanya, jadi benda itu ada dalam rumah kakak lah? Betul bu, kemana anak kami ada, di situlah benda itu akan duduk. Casey punyalah takut. Setelah kejadian itu, kakak terus kata pada mereka yang kakak tak nak jaga lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Okey, itu dia kisah daripada Kak Salimah tentang anak yang dijaganya. Rupa-rupanya budak tu ada barang. Sebab tu dia dikata, kalau free-free senang-senang ibu ajarlah dia baca Quran. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Ini ada kisah yang ingin saya kongsi sama ni, datang daripada mana tadi? Okey, ini dari Abang Jo Abang Jo berkongsi kisah yang beliau alami. Ini berlaku di rumahnya. Katanya di sini, waktu saya sedang isap rokok di luar rumah,
sekitar jam 10 malam, saya ternampak jiran sebelah saya ni baru balik. Dalam keadaan tersenyum-senyum sebab saya tahu saya pun 2 hari sebelum itu telah pun kunjungi dan menziarahi beliau dan isteri yang berada di hospital pada waktu itu, menerima kelahiran anak mereka yang pertama. Pasangan jiran ni, jiran saya, kata Abang Ju, dah berumah tangga hampir kalau tak silap 6 atau 7 tahun. Tapi masih belum ada cahaya mata. Masih belum dikurniakan zuriat. Bayangkan Casey, hanya selepas 6-7 tahun baru mereka dapat anak. Memanglah saat-saat paling gembira. Jadi jam 10 lebih malam saya dekat luar sedang berdiri merokok ni sorang-sorang. Isteri dengan anak saya dah pun masuk tidur. Saya ternampak dengan dia. Saya pun berbual lah, ajak berbual. Macam mana anak? Bagus. Wah, Alhamdulillah, tahniah Dia pun cakap, itulah bang, saya tunggu lama bang. Alhamdulillah bang, betul, saya bersyukur sangat. Dia ceritakanlah yang dia memang rasa bersyukur, saat paling gembira dalam hidupnya, memang tak terkata lah. Bual, katanya esok isterinya discharge daripada hospital dan anaknya Alhamdulillah sihat lah, tidak ada apa-apa sakit. Kita pun sedang bercakap-cakap, kemudian dia tanya saya, bang, ni saya dah bawa uri anak saya dalam beg. Kau bawa balik uri? Tak ada, nak tanam bang, kat mana boleh tanam Dia bertanya dengan saya. Dan saya cakap dengan dia terus terang. Uri-uri anak aku semua, 3 anak aku ni, aku semua serahkan pada hospital. Aku tak bawa balik. Kau bawa balik Saya kata pada dia, itulah bang, mak mentua saya lah suruh tanam. Abang tahu tak tempat mana-mana. Jadi saya pun fikirlah, ada seorang kawan pernah menanam uri di masjid. Jadi kena beritahulah pihak masjid, tapi tak semua masjid ada masjid-masjid tertentu saja. Beritahu pihak masjid nak tanam uri, nanti mereka akan beri cangkul, mereka akan beri tempat sesuai untuk tanam uri. Jadi sedang bercakap ni, cakap, kau simpan uri baik-baik. Itulah bang, nanti lepas ni saya nak masuk dalam peti ais terus. Habis saya tanya dia, kau dah cuci belum? Nak kena cuci ke bang? Entah aku rasa aku pernah dengar kena cuci agaknya. Cucilah uri. Dia tanya saya, cuci pakai apa bang? Yelah Casey, pertama kali ada anak. Saya pula ni, anak saya 3 tak pernah pun saya tanam uri sendiri. Nak tak nak pun saya telefon abang ipar saya. Nasib baik dia jawab. Dia pun beritahu arahan, uri nak cuci ni sebabnya nak hilangkan bau darah supaya tidak ada binatang-binatang, anjing ke yang korek untuk keluarkan balik uri. Jadi dikata, yang pertama cuci dengan garam untuk hapuskan bau-bau darah tu. Kemudian cuci dengan limau. Limau hijau tu perah dan cuci lagi, berkali-kali bilas. Kalau ada asam lagi bagus. Asam tu letak, rendam dan cuci lagi cuci. Dan berkali-kali sampai darah tu kalau boleh hilang lah. Nak hilang 100% memang susah. Setidak-tidaknya kata di sini 80% hilang dah bagus. Kemudian uri tu masuk dalam bekas kain. Katanya kenapa pakai bekas kain? Sebab kain ni akan reput. Jadi uri ni pun akan masuk ke tanah, dia akan sebati dengan tanah. Kalau plastik susah nak reput. Makan berpuluhan tahun untuk reput. Jadi ada baiknya uri masuk dalam kain. Kain tak kisahlah kain apa pun. Ambil kain, masukkan uri tu dalam kain, masuk dalam plastik supaya tak menitis jatuh. Jadi sampai dekat tempat yang nak ditanam, kata abang ipar saya, baru keluarkan uri dari kain tu, tanam dengan kain-kain sekali. Itu arahan yang diberikan. Saya pun kata dengan dia lah, kau kena buat ni. Tiba-tiba dia kata, bang, tolong saya boleh tak? Saya pun takut dah bang, tak tahu salah. Okeylah, saya masuk dalam rumah, buka peti ais, tengoklah ada apa-apa saya boleh pakai. Ada limau, ada asam, ambil je lah, buat pergi rumah sebelah. Jadi waktu tu dah cakap, berbual, bincang, debak-gedebuk, dah 11 lebih malam, dah dekat 12 tengah malam Casey. Uri tu letak dekat sinki cuci pinggan mangkuk dalam rumah jiran sebelah. Rumah jiran sebelah tak ada orang Saya, dia dan Uri. Buka paip air mengalir, keluarkan. Pertama kali saya nampak Uri depan mata Casey. Berlendih, berlumuran darah.
Dan agak sejuk lah sebab uri ni baru dikeluarkan dari peti ais. Jadi cuba basuh, hilangkan ais. Cuci darah tu, basuh lagi, cuci darah. Cuci je dah makan masa, katanya di sini. Makan masa untuk membersihkan uri tersebut. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan tengah cuci ni memakan masa nak hilangkan darah. Belum lagi taruh garam, belum lagi taruh mana? Oh, limau. Tengah cuci. Nak dekat pukul 12 ni. Saya dalam hati cakap, pukul 12 ni. Uri tak boleh terdedah macam ni. Saya pun kata badannya, tak apa. Biar abang cuci uri, kau pergi cari kain. Dia pun masuk dalam bilik, tengah cari kain. Tengah cuci. Tiba-tiba dekat tingkap dapur, Casey, dengar bunyi ketukan. Saya pada mulanya ingatkan ada orang ketuk pintu depan. Saya terjenguk tengok pintu depan, langsung tak ada orang. Macam mana ni? Siapa pula ketuk-ketuk ni? Saya tetap cuci bersihkan. Tiba-tiba saya terpandang dekat cermin, dekat tingkap dapur. Macam ada sesuatu sedang terapung-apung dekat sana. Ya Allah, kata Abang Jo. Saya ni Casey, anak dah 3. Konon dah experience lah. Tak tahulah apa saya nampak, tapi nampak sesuatu dekat tingkap dapur. Tangan tengah pegang uri, mana tak takut. Saya pun panggil dia. Mat, dah jumpa kain belum? Padahal tengah takut ni. Dah bang. Cepat sini. Dia pun keluar. Astaghfirullahalazim bang. Apa tu bang? Dia nampak Casey dekat tingkap dapur. Mat. Kau ada handphone ada surah tak? Surah apa? Tak apa. Handphone kau sekarang, kau buka YouTube, kau cari surah-surah. Sekarang. Dia pun buat Casey. Keluarkan handphone menggeletar, dua-dua penakut. Kata Abang Man. Maaf, kata Abang Jo kepada temannya. Jadi, Abang Jo basuh uri, pandang ke arah lain, tak nak tengok tingkap dapur. Dia pun sama. Teman jiran sebelah ni masuk YouTube, kemudian cari surah-surah, tekan butang play, berkumandang surah tu. Dapat rasakan ketukan tu makin kuat. Mula-mula pelan. Surah berkumandang. Cepat. Cuci, bersihkan, taruh garam, cuci lagi, taruh garam, perah limau, taruh tu, taruh ni. Kemudian okeylah, aku rasa dah okeylah. Masuk dalam kain ikat, masuk dalam plastik, masuk dalam bahagian tempat pembeku. Tutup peti ais. Bang, kata jiran sebelah. Malam ni, abang tidur sini je lah, boleh tak bang? Dalam hati saya, Casey, kalau boleh saya nak balik tidur kat rumah, Casey. Ya. Kau tunggu jap. Abang pergi bilang isteri abang. Yalah, nanti isteri bangun tengok suami tak ada apa pula. Jadi saya pun pergi sebelah. Jiran sebelah saya ikut Casey sampai masuk rumah. Duduk dekat ruang tamu. Saya beritahu isteri yang saya nak temankan jiran dekat sebelah. Tak pernah dalam hidup saya tidur rumah jiran Casey. Ini pertama kali sebenarnya. Masuk rumah jiran, duduk dekat ruang tamu. Saya kata, kau nak tidur, tidurlah. Abang tidur kat sini. Tak apa abang, saya pun tidur kat ruang tamu lah. Sampailah Alhamdulillah waktu pagi. Selepas subuh tu kita bangun. Saya dengan dia pergi cari masjid untuk tanam uri anak dia. Itulah kisah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman daripada mana ni? Oh, ini daripada Nurjana. Katanya di sini, Casey, selamat malam. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang menyeramkan. Kisah ini berlaku dalam rumah makcik saudara saya. Saya pergi ke sana, iaitu rumah makcik saudara. Sebenarnya, keesokan pagi itu saya kena bawa nenek saya pergi hospital appointment
Yang mana pada saat-saat akhir, makcik saudara saya tak boleh pergi sebab ada urusan lain yang harus dihadiri lah. Jadi, oleh kerana itu, makcik saudara telefon minta tolong saya dan juga minta izin ibu lah untuk saya bantu hantar nenek pergi ke poliklinik yang berdekatan dengan rumah makcik saudara yang terletak dekat kawasan Jurong. Jadi, kata Nurjana, bila saya bermalam di rumah makcik saudara ni, dia ada iaitu 3 bilik tidur. Satu bilik tidur digunakan oleh nenek, satu lagi oleh makcik dan suaminya. Saya ada 2 cousin, sepupu saya 2 orang dah berumah tangga, dah pindah dan tinggal berasingan. Jadi ada satu lagi bilik tidur kosong yang mana bilik itu saya gunakan untuk saya tidur. Jadi pada malam hari, saya tersadar pukul 1 pagi. Dan waktu tersadar tu saya nak pergi tandas buang air kecil, kata Nurjana. Keluar dari bilik, saya nampak nenek saya sedang duduk dekat ruang tamu seorang diri. Saya nampak nenek, saya terkejut lah. Nek, tak tidur lagi? Jadi saya pun pergi ke dapur untuk ke tandas untuk buang air kecil, kata Nurjana. Keluar dari tandas, kemudian jalan dekat ruang tamu. Saya dah tak nampak nenek saya lagi lah. Nenek saya mungkin dah masuk dalam bilik, dah tidur. Jadi apa yang berlaku, saya pun masuk ke dalam bilik saya. Terperanjatlah apabila saya nampak nenek saya baring dekat atas katil. Atas katil bilik yang saya tidur, Kisi. Nenek saya ni, dia ada sedikit penyakit demensia. Jadi, bila dia buat macam tu, saya tak akan kejut dia, suruh dia pindah tidur dalam bilik dia. Tidak. Saya pun bila nampak nenek tengah baring atas katil saya, mungkin tadi bila saya kata, "Nek, pergi tidur," dia masuk bilik saya. Dia mungkin salah bilik, lupa biliknya dekat lain. Dia pun baring, nampak nenek tengah atas katil. Saya pun okeylah, tarik pintu perlahan-lahan, tak tutup, cuma renggangkan sedikit saja. Saya pun niat di hati ni, okeylah, masuk bilik nenek, ambil satu bantal, tidur dekat sofa luar. Saya masuk bilik nenek, saya buka lampu. Terperanjat nampak nenek saya sedang tidur dekat atas katil. Kemudian saya tengok dekat-dekat, saya pegang, nenek. Nenek saya buka mata, nenek saya pejam balik, sambung tidur. Saya keluar dari bilik, pergi bilik saya, tolak pintu perlahan-lahan, tolak. Anda bayangkan saya tolak pintu perlahan-lahan. Bila saya tolak pintu, dekat atas katil dalam bilik, tidak ada seorang pun yang baring. Sekarang persoalannya, saya nak tidur dalam bilik ni ataupun tidak? Sebab tadi nampak ada seolah-olah macam nenek saya yang tidur dalam bilik, tapi hakikatnya bukan. Dipendekkan cerita, Nurjana berkongsi pengalaman. Saya pergi dekat bilik tu, ambil bantal peluk dengan bantal kepala, letak dekat sofa di ruang tamu, tidur dekat ruang tamu. Bayangkan pendengar ya, pukul 1 lebih saya dah mula lelap dan sambung tidur. Jam 3 lebih terbangun. Bila saya terbangun, saya terpekik kerana buka mata, betul-betul dekat tepat sandar sofa ni, di belakangnya nenek saya tengah diri, dari atas tengok saya senyum. Saya buka mata, nampak wajah nenek yang menakutkan, saya terpekik. Pakcik dengan makcik keluar dari bilik bertanya pada saya seolah-olah tidak layan dan tak boleh bercakap kerana ketakutan. Setelah saya tenang, kemudian saya katakan apa yang saya ternampak. Makcik dengan pakcik saya hanya mengatakan, "Dahlah, nenek kau kan suka kacau-kacau." Sebab nenek saya yang nyanyuk ni, Kisi, pada waktu itu, dia memang nanti tengah duduk, dia akan ganggu orang, dia akan sembunyikan beg orang, dia akan mengganggu kita lah dalam pengalaman yang dikongsi sama di sini. Jadi, diteruskan pengalaman ini. Oleh kerana itu, makcik saya hanya menggunakan alasan sebagai nenek saya dan nyanyuk memang suka buat benda-benda macam tu. Jadi jangan fikir bukan-bukan. Mereka masuk balik tidur, saya yang tak boleh tidur. Akhirnya ambil selimut, sepanjang malam tidur selimut. Di bawah selimut, tak berani nak pergi toilet, tandas, dan tak berani nak tarik selimut sampailah waktu pagi.
Yang ini dari Rashidi berkongsi pengalaman. Kata Rashidi berkongsi kisah beliau memancing pada hujung minggu lalu di Pulau Ubin. Apa khabar Casey? Kata Rashidi, ini kiriman SMS saya terima. Terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Ria kerana malam ini mengadakan rancangan favourite saya, Misteri Jam 12. Terima kasih kembali. Dan Casey tolong ketengahkan peristiwa saya memancing. Nama saya Rashidi. Hujung minggu lalu, saya dan juga dua orang sahabat bersama dengan isteri saya telah pun memancing di Pulau Ubin. Kami tanya ada seorang pemandu ni, nama pemandu tu, kalau saya masih ingat lah, saya ingat lupa, Ahwat kalau tak silap saya. Dan Mr. Ahwat ni bila saya datang, dia duduk dekat pondok, dia memandulah Ubin taksi. Jadi saya tanya, boleh bawa tempat pancing tak? Macam tempat sungai-sungai ke? Sebab kami nak cuba pancing ikan sungai kali ini. Jadi dia pun bawa kami, ya, di salah sebuah sungai. Saya tak tahu, lupakan nama yang dikatakan oleh Encik Ahwat ini. Dia pandu, kemudian sampai saja tempat yang dimaksudkan, kami diturunkan. Dia kata van tak boleh masuk dalam. Kalau kami nak tahu, ikut saja ada track yang dah tersedia tu, macam ada bekas orang jalan. Ikut jalan terus dekat situ, nanti akan jumpa tepian sungai. Jadi bila kami turun, dah bayar dia duit tambang, dia sebanyak $10, kata teman kita ni, ya. Bayangkan, dah bayar $10. Apa yang berlaku, si Ahwat ni ataupun Mr. Ahwat ni cakap dengan saya, dia kata, be careful lah. Oh, ni ada open and close inverted comma, ni mungkin dialog yang dikatakan oleh Encik Ahwat. Be careful lah, sini tempat banyak keras. Kalau lu nampak apa-apa, lu telefon gua. Ini gua main name card. Dia kasih name card, Kisi. Name card nombor telefon bimbitnya. Saya tanya, buat apa? Kalau malam-malam lu mau balik, lu telefon gua datang. Tapi charge lebih lah. Okey. Saya pun ambil name card Encik Ahwat. Dia orang Pulau Ubin, tinggal betul-betul salah sebuah rumah berdekatan dengan jeti Pulau Ubin. Jadi saya, isteri dan dua orang teman pun masuk. Ikut jalan semak samun, Kisi. Masuk sampai dalam, memang dekat dalam tu penuh dengan spider web. Dan ini maknanya, ya, jalan itu dah lama tak dimasuk orang. Sebab tu ada sarang laba-laba. Jadi bila sampai dalam, memang betul ada tepian sungai. Tempat tu agak tidak begitu seronok untuk kita berkilah ataupun katanya camping kat sini lah. Jadi apa nak buat, nak cuba angin baru, nak cuba pancing sungai. Jadi kami pun mulalah pasang khemah dan mula pasang joran dan mula memancing. Wah, ikan yang kami dapat semua baik-baik. Sekejap-sekejap dapat ikan, sekejap-sekejap dapat ikan. Maghrib pun sampai, Kisi. Kami sampai sekitar waktu petang. Pancing sampai maghrib pun pasanglah lampu suluh. Bila dah maghrib, tiba-tiba isteri saya datang berbisik pada saya. Pula, Kisi, kebetulan pada hujung minggu yang lalu, badan isteri saya tak bersih, Kisi. Faham-faham ajalah. Jadi, Kisi, isteri saya bisik, "Bang, saya rasa tak sedap hati lah bang. Kita balik sudah bang, dah malam, ikan pun dah banyak." Oleh kerana saya ni terpanggil dengan ikan yang senang didapat dan sikap tamak haluba, tak apalah, kejap lagi lah. Ni banyak ikan ni, best ni. Jadi teman-teman saya pun kata, lah. Jadi isteri saya kata, tak apalah, lagi 2-3 ekor Tak, tengoklah macam mana. Saya suruh isteri saya masuk dalam khemah dan rehat. Isteri saya pun masuk dalam khemah. Saya seronok memancing. Pancing punya pancing. Sampai 2 jam lebih, saya lupa isteri saya, Kisi. Kemudian baru teringat. Saya kata pada teman saya, korang pancing jap tengok joran aku. Aku nak tengok Lia. Saya buka tent, isteri saya tak ada kat dalam, Kisi. Saya tanya teman saya, geng, Lia mana lah? Kau nampak dia tak? Kan dalam tent. Mana ada? Mana Lia ni? Saya suluh kiri kanan tak nampak isteri. Lia. Saya panggil berkali-kali, isteri saya tak menyaut. Saya mula dah rasa takut dan mula meremang bulu rumah. Tiba-tiba, angin secara begitu kuat tiup di kawasan kami
yang sedang memancing, Kisi. Ya! Ya! Berkali-kali saya pekik, isteri saya tak menyaut. Saya mula rasa takut. Teman-teman saya terus henti memancing, cari isteri saya. Pusing cari, tak ada, Kisi. Bayangkan para pendengar, tak jumpa-jumpa. Saya sampai naik takut, Kisi. Cari isteri saya tak jumpa-jumpa. Kisi, akhirnya kami masuk dalam, terpaksa jalan atas swamp ataupun dekat kawasan semak samun yang dibanjiri dengan lumpuh-lumpuh. Terpaksa, Kisi. Isteri saya sedang menyangkung depan satu pokok yang ada di pangkar dengan cat berwarna kuning. Kisi, saya panggil isteri saya tak menyaut. Saya panggil beberapa kali, isteri saya tak menyaut. Teman saya kata, kau jangan pergi sana. Adalah seorang sahabat saya ni yang mungkin tahu selok-belok tentang hal ini. Dia terus mencari arah kiblat. Kemudian dia laungkan azan sekuat-kuatnya. Setelah dia habis, Kisi, isteri saya yang sedang menyangkung terus jatuh terbaring ke atas lumpuh. Saya kejar isteri saya sampai terjatuh-jatuh. Saya tarik dan angkat isteri. Terus balik ke khemah. Malam tu juga kami bungkus barang-barang. Tarik joran, semua kami angkat. Kisi nak tahu apa yang berlaku? Saya terus telefon Ahwat. Dia datang, Kisi. Datang secepat mungkin. Dan setelah bungkus barang-barang, saya pun nak angkat styrofoam box yang diisi ikan. Bila saya angkat, pada mulanya fikirkan berat. Alangkah terperanjatnya, dalam styrofoam box itu kosong, Kisi. Hanya berisi tanah-tanah lumpuh yang entah datang dari mana. Kisi, dipendekkan cerita kata teman kita ini. Ahwat datang. Isteri saya masih pening-pening kepala. Naik van sampai pergi dekat rumah Ahwat. Baik orangnya, Kisi. Beri minum air, kami duduk minum. Kemudian dia ceritakan. Dia tanya, dapat banyak ikan? Kami pun kata, banyak. Tapi ikan hilang. Tengok ni, semua tanah lumpuh. Dia kata, dulu juga ada beberapa pemancing yang pancing ada masalah yang sama. Pancing ikan banyak sampai mereka tak nak balik. Tapi mereka mungkin mata dikaburi. Sebenarnya yang tangkap tu bukan ikan, benda lain. Itulah pengalaman saya hujung minggu lalu, Kisi. Saya betul-betul menyesal. Bila isteri kata dia takut kepala pening, saya tak indahkan. Malah saya fikirkan nak dapat lebih banyak ikan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, kisah berikut ini ingin saya bacakan kepada anda semua. Harap maklum dan jangan mudah percaya. Tetapi awal tadi saya sedang mencari-cari email ni. Baru terjumpa, tak tahu macam mana boleh terselit. Ini berlaku kepada seorang ibu, katanya, Casey, mohon maaf, bukan nak menakutkan sesiapa jua yang ada anak, tetapi ini pengalaman saya. Saya baru mempunyai sahihmata yang pertama dan saya ni nak biasakan anak saya untuk berdikari, tidur seorang diri, semuanya seorang diri. Jadi apa yang berlaku, anak saya ni selepas dia habis pantang, yang mana saya meletakkan dia dalam baby cot. Baby cot ni ada dalam bilik anak lah. Jadi beliau ni baru melahirkan, kemudian ada pantang mungkin 40 hari ke, pantang 60 hari, 90 hari. Selepas habis pantang lah, dia cuba letakkan anaknya di dalam baby cot, iaitu yang ditempatkan baby cot ini, tempat katil bayi ini diletakkan di dalam bilik tidur anaknya. Jadi ini untuk membiasakan diri anaknya supaya boleh tidur seorang diri. Tak perlulah nanti dah besar panjang pun masih nak berkepit dengan mak, dengan bapa. Itu yang saya baca, Casey, di internet. Ya, ada baiknya benarkan anak kita tidur seorang diri. Jadi apa yang berlaku? Anak kecil ni dia mana tahu? Dia tahu badannya tu dibengkung. Ya, dengan kain kita ikat, pusing lilit. Jadi ia seolah-olah seperti kepompong.
Dan dia tak akan tahu, dia akan menangis cuma bila dia nak minum susu, itu je. Pada mulanya, saya ingatkan ini adalah satu perkara yang biasa. Dia menangis, saya tahu dia nak minum susu, saya akan angkat dia dan berikan dia susu. Tapi yang masalahnya, ini yang beliau nak ceritakan. Masalahnya anak saya ni, dia akan menangis pada waktu yang sama. Dia akan menangis antara pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi. Antara waktu tu, dia akan menangis terisak-isak. Dan saya akan masuk ke dalam biliknya, akan dukung, beri susu badan, sambil dukung untuk tidurkan dia. Dia akan tidur, letak balik, saya keluar dari bilik, beberapa minit dia akan nangis lagi walaupun dah minum susu badan. Jadi lama-kelamaan saya dapati ada sesuatu yang tak kena. Sebab setiap kali saya nak angkat anak saya, dia ni menangis, tetapi matanya memandang ke atas. Jadi dia tengah baring, matanya pandang ke atas. Kadang-kadang nampak hanya bahagian putih mata saja. Pendengar Ria 897, anda bayangkan, saya tahu ada sesuatu yang tak kena. Apabila setiap kali saya mengangkat anak, dia akan tengok atas, ataupun mata hitam akan dinaikkan ke atas, seolah-olah sedang tengok sesuatu. Dan setiap kali itu, anggota tubuhnya akan menggigil. Pada satu malam, anak saya tak menangis, tapi saya terbangun daripada tidur. Jadi oleh kerana terbangun, saya nak tengok aje lah anak saya tu nyenyak tidur ke tidak, betul ke dia tidur. Bangun, keluar dari bilik, menuju ke bilik anak saya. Saya tak tutup pintu rapat, tak tutup pintu habis, saya cuma rapatkan pintu saja. Saya pegang tempat pegang pintu tu, seluruh tubuh saya menggeletar. Apabila saya tolak perlahan-lahan, ya Allah, alangkah terperanjatnya, saya nampak ada susuk tubuh hitam sedang berdiri, kurus sangat, tinggi, hitam. Ketinggiannya mencapai siling dalam bilik anak saya. Waktu tu sedang menjenguk dan juga melihat saya yang sedang berdiri di hadapan pintu bilik anak saya. Waktu tu anak saya masih belum nangis, dan saya tertanya-tanya, adakah ini punca yang membuat anak saya menangis? Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya akan bacakan kisah pada malam ini. Ini kiriman daripada Muhammad Azlan, berkongsi pengalaman beliau. Selamat tengah malam, Casey. Juga para pendengar misteri jam 12. Oh, ini dah pernah saya baca, mohon maaf, salah email. Ini kiriman daripada Fifi. Fifi kata, Abang Casey, saya Fifi, saya pendengar setia misteri jam 12. Sejak mula Abang Casey bekerja mengendalikan misteri jam 12 sampai sekarang saya mendengar rancangan ini. Terima kasih, Fifi. Fifi nak ketengahkan satu peristiwa yang mana waktu tu Fifi hamil anak yang pertama. Juga Fifi ni dah dikatakan peminat nombor 1 misteri jam 12. Dalam keadaan hamil, tahukah Casey, saya mendengar rancangan MJ12 secara sembunyi-sembunyi. Suami dah marah, mak saya pun turut marah kerana tangkap saya mendengar rancangan misteri jam 12. Saya rasa saya ni mempunyai masalah pada waktu itu. Yalah, ada orang hamil, dia nak makan tu, nak makan ni. Saya pula, Casey, nak dengar MJ12. Mujurlah, di YouTube pada waktu itu ada macam-macam kisah misteri jam 12 yang dirakamkan dan dimuat naikkan di laman YouTube. Pagi, petang, malam saya akan dengar live. Pagi dan petang saya akan dengar melalui saluran YouTube. Bila saya bila saya ni diketahui oleh suami dengan ibu saya, kena marah ke si? Katanya ini adalah pantang larang orang kita.
Jangan dengar benda-benda tahyul macam ni. Kau tu hamil anak pertama. Dalam hati nak ketawa. Dia cakap saya ni dengar benda-benda tahyul cerita hantu. Saya dengar je bukan percaya. Yang dia tu lagi teruk. Dalam hati saya berkata, cakap jangan dengar benda-benda tahyul. Tapi dia tak kasih saya dengar, apa sebabnya? Sebab tahyul juga. Kepercayaan orang Melayu. Mendengar kisah seram konon akan, yelah, anak dalam kandungan tu takut nanti terkejut ke, terencat ke. Saya tidak indahkan. Jadi saya ni bila suami tidak ada di rumah, saya boleh mendengar lah. Mendengar tapi tak boleh kasih ibu saya nampak. Ibu saya ni pun waktu malam akan masuk bilik, dia akan periksa. Saya akan sumbat satu earpiece dekat telinga sebelah kiri. Jadi bila ibu tengok dari pintu, nampak macam saya tengah tidur, telinga tak sumbat apa-apa padahal sedang mendengar rancangan MJ12. Jadi pada waktu tu, saya ni sumbatlah earphone dekat telinga. Sampaikan saya terlelap Casey. Tertidur. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Bila saya tertidur, misteri jam 12 masih lagi berkumandang. Jadi ingat, telinga sebelah kiri disumbat earpiece, sebelah kanan tu bebas, tak ada benda. Dan saya mula-mula dengar orang panggil nama saya beberapa kali. Saya buka mata, saya tengok dekat pintu bilik tutup. Bilik saya tak ada orang. Tapi saya dengar orang panggil saya. Misal kata nama digunakan Fifi, terdengar seperti Kebetulan Casey, saya terbangun. Dalam hati tertanya, betul ke tadi aku macam dengar orang panggil nama aku ni? Mungkin tidaklah. Kali kedua bila dengar suara halus tu memanggil nama saya, baru rasa takut dan terperanjat. Saya cabut earpiece. Tak dengar MJ12 pada malam tu. Malam-malam berikutnya Casey, rupa-rupanya yang panggil tu betul, saya dengar. Tapi dia ada dekat tingkap bilik, Casey. Sebab saya tahu dia dekat tingkap bilik, bukan saya nampak. Tidak. Akan tetapi, mak saya. Waktu tu dekat tingkap bilik, ini merupakan keesokan hari lah. Sedang baca sesuatu, sedang buat sesuatu. Kemudian saya tanya pada mak pun beritahu. Mak tanya, Fifi, pernah tak engkau rasa macam semacam tengok dekat tingkap? Mak dah letak langsir. Sebab langsir dalam bilik saya adalah langsir D curtain. Cahaya matahari boleh masuk, boleh nampak luar. Jadi mak saya buka, mak saya kata tak apa, pakai night curtain. Nak tidur malam, tarik langsir night curtain, jadi tak nampak terus. Saya tanya kenapa, dia mati-mati tak nak beritahu. Akhirnya dia beritahu. Katanya satu malam tu bila mak saya masuk tengok saya nak tengok saya dengar misteri jam 12 ataupun tidur. Saya sedang tidur tapi masih sumbat earpiece. Mak saya terperasan dekat tingkap bilik macam ada perempuan sedang menjenguk. Selepas waktu itulah mak saya pergi dekat tingkap bilik. Dia berdiri, katanya dia membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian barulah dia tukar langsir keesokan harinya. Dan dia turut merasakan kehadiran sesuatu dekat tingkap tu amat dapat dirasakan. Saya tak pasti adakah kerana saya mendengar rancangan ini ataupun memang secara kebetulan. Kak Zalina berkongsi peristiwa yang beliau tak dapat lupakan. Sebenarnya kata Kak Zalina, Casey, selamat tengah malam. Kisah yang Kak Zalina ingin ketengahkan ini adalah satu perkara yang berlaku dalam rumah Kak Zalina. Dan mengikut kiriman email yang saya terima, email ini dikirimkan pada saya lebih kurang 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu telah pun dikirimkan email ini. Jadi kisahnya, kata Kak Zalina, berlaku dalam email ini, kisah ini berlaku 3 minggu yang lalu. Jadi lebih kurang 2 bulan 3 minggu yang lalu, pengalaman peristiwa yang menyeramkan berlaku dalam rumah beliau. Katanya di sini, Casey, kakak sebenarnya baru kehilangan seorang ibu
Ibu kakak ni adalah ibu yang cukup bertanggungjawab. Walaupun ada perkara-perkara yang dilakukan, adik-beradik tidak setuju, tetapi beliau telah pun membesarkan anak seramai 11 orang, Kisi. Itulah kebanggaan yang boleh kakak katakan pada ibu, arwah ibu kakak. Yang lain-lain memang tidak boleh dibanggakan kerana ibu kakak ni telah pun menuntut ilmu yang salah. Salah dari segi pendidikan agama kita, Kisi. Kisi, bila ibu kakak meninggal dunia pada malam yang pertama, setiap malam selama lebih kurang seminggu lebih, nak dekat 2 minggu, kakak dengar suara ibu seolah-olah memanggil-manggil nama kakak. Kata Kak Zalina, mengikut kiriman ini, Kisi, ketika ibu kakak dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakit tenat, dia akan baring 24 jam dalam biliknya. Jadi kalau dia nak sesuatu, dia akan panggil kakak. Kakak sampai ambil cuti untuk menjaga ibu. Itulah yang berlaku, Kisi. Jadi kadang-kala kakak berada dalam bilik, mungkin sedang nyenyak tidur, kadang-kala berada di ruang tamu sedang menonton televisyen, kadang-kala kakak duduk di sebelahnya, mengusap-usap dahinya supaya dia tidur dan tenangkan dirinya. Jadi setelah ibu kakak meninggal dunia, kakak sering kali dengar, khususnya bila kakak seorang diri dalam rumah ataupun bila kakak sedang tidur dalam bilik dengan suami, ibu akan panggil kakak Lina, Lina beberapa kali. Lina! Lina! Lina, tolong Mak, Lina! Kisi, pada malam yang pertama kehilangan ibu yang telah meninggal dunia, Kisi, kakak dengar ibu panggil suara nama kakak. Secara otomatik kakak bangun dari katil. Kakak turun, biasalah, dah sebelum ini dah hari-hari dengar ibu panggil nama. Jadi bila malam tu, walaupun ibu dah dikebumikan pada petangnya, malam kakak tidur sorang-sorang, suami bertugas, dengar ibu panggil, Lina, Lina, sini Lina, tolong ibu Lina. Kakak bangun, Kisi. Bangun dari katil kakak, keluar dari bilik, buka pintu bilik ibu, kedengaran suara, buka lampu atas katil tak ada orang, baru kakak sedar. Ibu aku kan dah meninggal, dah dikebumikan tadi. Kisi tiba-tiba meremang bulu rumah. Terasa seolah-olah macam ada orang berjalan dekat belakang kakak. Kata Kak Zalina, kakak tutup pintu dan tak berani nak menoleh. Masuk dalam bilik, baring lagi, dengar ibu panggil, Lina, Lina, tolong Bu Lina. Lina, mari sini, tolong Bu. Sepanjang seminggu lebih, nak dekat 2 minggu, Kak Zalina diganggu dengan suara ibu memanggil-manggil kakak, Kisi. Hanya selepas minggu lebih itulah, kakak buat keputusan untuk dapatkan bantuan seorang ustaz datang menyima rumah. Kisi kata ustaz itu, saya akan mulakan kerja-kerja semah, tapi saya ingin beri amaran pada awak. Malam ini kalau boleh jangan duduk rumah ni. Malam ini rumah ni biar dikosongkan, mungkin 2 hari lah, lepas tu awak kembali. Kakak kata kalau tak duduk rumah ni nak duduk mana? Tak terpulang pada awak. Kalau awak nak duduk dalam rumah ni untuk dalam masa 2 hari 2 malam, awak kena buat persiapan. Jangan takut. Dia mula sema rumah kakak, Kisi, kata Kak Zalina. Kisi, selesai saja ustaz itu, ya, dia pun pulang. Malam yang pertama setelah disema, kebetulan suami kakak bertugas shift malam juga, Kisi. Suami sebelum keluar rumah, 7 malam, pegang tangan kakak tanya, sayang, saya nak duduk rumah mak tak? Abang hantar Jangan duduk dalam rumah ni lah. Kan tadi ustaz cakap 2 hari ni rumah ni biar kosongkan. Kakak menjawab pada suami, bang, tak apalah bang, abang pergi je lah. Saya cekalkan nanti. Dah setiap malam pun saya dengar suara mak. Kakak cium tangan suami keluar pergi tempat tugas. Malamnya 1 lebih kakak tidur dengar orang panggil, Lina, Lina. Kakak tak endahkan, Kisi. Kakak buat bodoh, tak ikut suara tu. Malah kakak
tetap duduk dalam bilik, tarik selimut, tidur. Bila sedang kakak baring, tiba-tiba kakak bau pacai. Dalam bilik kakak bau pacai sekuat-kuatnya, Casey. Entah dari mana pacai itu datang. Casey dipendekkan cerita. Kakak tarik selimut, alangkah terperanjatnya Casey. Dekat dalam bilik ada tandas. Tandas tepi pintu bilik kakak. Nampak susuk macam pocong berwajah arwah ibu kakak sedang berdiri. Kakak menjadi tersentak. Adakah ini yang dimaksudkan oleh ustaz tersebut? Gangguan akan menjadi-jadi. Kakak kuatkan semangat. Tarik selimut, baca dan baca dan baca. Bau pacai semakin kuat. Casey nak tahu apa yang berlaku seterusnya. Katil kakak bergoyang. Macam ada orang gegarkan dari bawah, Casey. Kakak hanya menangis, berpeluk tubuh. Sampailah bila azan subuh kedengaran, barulah gangguan itu semua hilang. Keesokan malamnya kakak tak berani nak duduk dalam rumah. Kakak bermalam di rumah ibu kakak. Sekarang dah okey, Casey. Dah kembali seperti biasa. Tolonglah bacakan email ini. Terima kasih. Selamat tengah malam. Berikut ini adalah kisah dari Sheena, kiriman SMS yang saya terima. Agak panjang sedikit kiriman, lain dari yang lain dari SMS yang saya terima. Kata Sheena, mendengar kisah Encik Mokhtar awal tadi, saya teringat akan kisah saya, Casey. Tolong bacakan pengalaman saya yang pertama saya ketengahkan dalam rancangan MJ12, Misteri Jam 12. Sheena mengatakan, beliau adalah beberapa orang penduduk yang terakhir yang belum dipindahkan di kawasan rumah Boon Lay. Sebelum rumah itu dijadikan N Block. Casey, penduduk dekat blok tu memang ramai. Kata Sheena, penduduk kawasan rumahnya, blok rumahnya dan beberapa blok memang ramai. Dan Sheena mengatakan, dalam bloknya akhirnya hanya tinggal 2 unit rumah sebelum kedua-duanya dipindahkan. Saya tinggal di tingkat 4 dan seorang lagi yang tinggal di tingkat 2. Casey, dalam satu blok tu hanya kami berdua belum lagi dipindahkan. Kalau nak fikir-fikir memang seram. Kalau kita balik waktu malam. Yalah, jiran sebelah rumah kalau kita lalu tingkap terbuka tapi nampak rumah kosong. Begitu juga beberapa jiran yang lain. Dan yang paling menyeramkan, saya lah tinggal tingkat 4, tingkat yang satu-satunya hanya saya seorang yang tinggal. Jadi apa yang berlaku, kata Sheena, pengalaman saya ada 2 ekor kucing. Ya, 1 kucing betina dan seekor lagi kucing jantan yang saya pelihara dah lama, Casey. Jadi pada malam yang dimaksudkan, kucing saya ni suka merayau. Dia akan keluar dan akan baliklah. Kalau pintu terbuka, dia akan terus masuk ke dalam rumah. Kalau pintu tertutup, saya tidur, dia akan tidur di luar dalam sangka yang saya buat khas untuk kucing-kucing saya. Pada hari yang dimaksudkan, saya ni sedang bungkus kotak-kotak saya, tunggu giliran untuk saya berpindah pada minggu hadapan. Jadi pintu saya terbuka luas. Kucing saya, seekor ni kucing betina saya, keluar dan kucing jantan saya berada dalam bilik saya rasa sedang tidur. Saya sedang bungkus-bungkus barang, sambil itu juga saya hidupkan radio mendengar lagu-lagu yang diputarkan. Casey, bila saya sedang duduk di meja makan, bila terasa lapar, saya pun masaklah mi segera untuk makan. Sedang saya duduk, pintu rumah saya terbuka luas kerana takut kucing saya balik. Jadi saya pun duduk makan, sedang makan, seekor kucing saya ni seolah-olah kejar mengejar seekor kucing, dan kucing hitam yang dikejar oleh kucing saya ni masuk ke dalam rumah saya, kemudian terus masuk bawah meja. Kucing saya seekor ni berada di depan pintu, dia mengiau macam nak bergaduh. Casey, saya yang sedang duduk di meja makan sedang makan mi segera, daripada berani menjadi takut melihat gelagat keadaan kucing saya yang cukup menyeramkan. Kucing jantan saya yang sedang tidur dalam bilik keluar, kemudian sama-sama dekat pintu bilik mengiau. Kucing hitam tu ada di bawah meja makan saya. Saya cuba kaki saya meraba-raba cuba tendang kucing tu. Bila saya rasa ada benda keras, saya cuba rasa dengan tangan saya, besarnya kucing ni. Casey, bila saya cuba tunduk dan jenguk, bukan kucing, Casey.
Ada orang perempuan berpakaian hitam sedang duduk menyangkung di bawah meja makan saya. Saya sampai tersintak, tertolak kerusi ke belakang. Nyaris-nyaris saya jatuh, tapi nasib baiklah belakang saya adalah tembok rumah. Tersandar dekat tembok, terus saya jalan keluar, tak berani pandang ke bawah. Bila saya keluar dari rumah, saya panggil kucing saya ikut saya. Kedua-duanya ikut dengan dia mengiau tak henti-henti. Saya tutup pintu rumah, saya terus keluar, jalan dekat rumah jiran sebelah, tingkapnya terbuka luas. Rumahnya kosong, Kisi. Ternampak ada orang di dalamnya. Tak berani, saya turun bawah. End block rumah saya memang cukup-cukup menyeramkan. Turun bawah dan turun sampai tingkat 2, rumah orang Cina. Saya ketuk rumahnya beberapa kali. Dia buka pintu. Saya kata, saya minta tolong temankan saya ni atas, saya takut. Dia tolong saya naik atas. Saya tengok rumah saya, luar dalam dah tak ada benda. Baru saya kata terima kasih. Dia turun ke bawah, kunci pintu semua. Malam tu saya putarkan CD-CD surah untuk beranikan diri saya.